Okay, alright. So pada malam ni, kita tengok sikit lah. Dalam tajuk indeks ni, bab 1 ni, okay, awak akan belajar dua benda saja. Okay, di mana kalau buku teks, kalau awak dah ada buku teks kan, okay, awak dah tengok buku teks, okay, di mana tajuk bab 2 ni, bab 1 ni, hanya ada dua benda ya. Iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan tata tanda indeks, yang kedua adalah hukum indeks. Okay, jadi bahagian hukum indeks lah yang banyak sikit lah benda dia. Okay, yang mana untuk topik 1 ini, banyak formula-formula yang awak kena ingat, okay, kena ingatkan tahu, okay. Kemudian walaupun dibagi dalam exam, sebenarnya formula dalam exam bagi, tapi kadang-kadang tak ingat, tak tahu nak guna, tak ada guna juga. Okay. Jadi untuk part yang kedua ni adalah banyaklah formula-formula yang awak kena ingat. Okay, alright. Tapi untuk malam ni, kita tumpu kepada yang pertama ni, tata tanda indeks. Okay, apa dia indeks ni? Okay, indeks ni sebenarnya kita memendekkan kita punya penulisan lah. Nombor-nombor yang besar-besar tu kita pendekkan, kita ringkaskan supaya lebih mudah ditulis, lebih menjimatkan ruang. Okay. Jadi dapat mengurangkan lah. Tulis banyak-banyak kali. Okay. Ni tentang kenapa orang belajar. Kalau baca buku teks, kenapa belajar bab ini. Okay. Yang ni lah. Membolehkan suatu nombor dinyatakan dalam bentuk yang ringkas dan mudah difahami. Itu tujuan kita belajar tajuk indeks. Okay. Memudahkan kita menulis nombor tersebut dalam bentuk yang ringkas. Okay, alright. Yang kedua lah, bagi sesiapa yang berminat dengan bidang sains, kejuruteraan, apa semua ni, akaun ni, konsep indeks ni sangat dipentingkan lah. Sangat dipentingkan. Okay. Contohlah, contoh katakan. Soalan kata, ini contoh lah, contoh. Soalan kata, contoh sekarang ni, anggaran takungan isi padangan air dalam tasik kenyek lah 13,600 juta meter padu. Kalau kita nak tulis dalam ayat matematik kita, cukup banyak lah. Contoh kat sini, okay, dia kata 13,000, okay, ni contoh lah. 13,000, kita bentuk ayat kita, okay, dia kata tadi, 13,000, dia kata 600 juta, dia kata. Okay, juta. Nak tulis ke ayat kita, 13,600. Okey, ini juta pula. Panjang 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, begitu panjang ayat dia. So, agak makan masa, kadang-kadang kita terkeliru. Jadi, kita gunakan indeks untuk memudahkan pengiraan, penyampaian nombor kita tu. Okey, jadi adalah cara nanti. Kita bagi pendek kan. Okey, itu maksud itu. Itu yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok dulu, kita tengok buku teks dulu. Jadi, kita akan masuk latihan-latihan lah. Okey, seperti saya cakap ni, kalau tak faham, tanya ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Okey, kemudian yang berikutnya. Okey, ni. Malam ni kita akan buat macam ni lah. Okey, kita akan buat ni. Tata indeks ni bagaimana? Okey, bahagian pendaraban berulang. Okey, nak tulis ke bentuk indeks, ke bentuk pendaraban berulang, semua tu kita akan buat malam ni. Okey, yang mana, yang kena tahu ialah, indeks ni ialah nombor yang diringkaskan. Okay, nombor diringkaskan. Contoh, saya bagi contoh. Okay. Contoh katakan, okay, 6 darab dengan 6, darab dengan 6, darab dengan 6. Contohlah, darab dengan 6, darab dengan 6. Okay. Kita boleh ringkaskan benda ni dengan tulis 6. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kuasa 6. Okay, ini bentuk indeks. Inilah bentuk indeks. Itu kita ringkaskan. Panjang-panjang begini, kita pendekkan di bentuk begini. Okay, di mana 6 ni merupakan dia punya asas. Nama dia lah asas. Okay, dan 6 atas ni pula ialah dia punya indeks. Dia punya indeks. Okay, dia contoh kan disebut, okay, disebut kata 7 dengan 4. Jadi 7 ni dia punya asas. Okay. Dan 8 tu, 4 ni dia punya indeks. Itu ialah cara nak baca dia lah. Okay. Dia disebut sebagai 7 kuasa 4. Okay. 7 kuasa 4. Jadi kalau nak dikira berapa nilai dia, yang ini kita kena buat 7 kali 7 kali 7 kali 7. Tu. Okay. Jadi berapa nilai dia? Okay. 7 kali dengan 7 kali dengan 7 kali dengan 7. Sebanyak 4 kali lah. Jadi nilai sebenarnya ialah 2,401. Jadi 2,401 kita pendekkan nombor ni, tulis jadi nombor 7 kuasa 4.
So dia lebih pendek, lebih ringkas nombor dia tu. Itu maksud indeks. Okay. Jadi kena ingat kat sini, yang 7 yang besar ni nama ni disebut sebagai asas, yang 4 yang kecil ni sebagai indeks. Maksudnya ini ni merujuk kepada berapa kali nombor yang besar ni akan didarabkan. 7 asas 4 bermaksud 7 kuasa 4 maksud 7 kali 7 kali 7 kerja sebanyak 4 kali. Itu maksud yang kecil atas ni dan yang besar bawah ni. Okey, jadi ni kena faham lah ya. Okey. Seterusnya. Okey, ni tadi cakap tadi ya. Nombor yang besar ni sebagai asas, yang kecil adalah indeks. Okay. Indeks ni merujuk kepada berapa kali nombor yang besar ni akan didarabkan. Contoh sini bagi saya ni 4 kali 4 sama dengan 4 kuasa 2. Okey. Indeks dia ialah 2 dan dia didarabkan sebanyak 2 kali. Okey. Jadi bilangan nombor 4 tu didarabkan sebanyak 2 kali. Kalau 4 kuasa 3, indeksnya 3. Maksudnya nombor 4 tu didarab sebanyak 3 kali secara berulang-ulang. Okey, itu maksud itu. Okey, alright. Okey, contoh dalam kutai juga, tengok kutai. Okey, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 ni. Okey. Dia kata tu tulis dalam bentuk indeks. Dia tulis dalam bentuk indeks, apa yang jadi dia? 5 kuasa, okey, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 5 kuasa 6. Itu saja. Okey, alright. Itu part yang pertama yang awak kena tahu dalam topik inilah. Okey. So tengok kepada soalan yang sebagi pada awak dalam grup. Okey, dalam grup sebagi pada awak petang tadi. Okey. Latihan saya dah bagi awal dah pada cikgu awak. Okey, tadi saya share. Okey, tengok latihannya sebagini. Okey, soalan pertama ni dia kata tuliskan setiap yang berikut dalam bentuk indeks A kuasa N. Soalan kata tuliskan. Jadi awak kena tulis lah. Okey, tak tulis apa? Okey. Tulis setiap jawab soalan ni dalam bentuk indeks dia minta. Okey. Dia suruh tulis dalam bentuk indeks. Okey, bentuk indeks ni macam mana bentuk dia? Bentuk indeks adalah bentuk yang macam ni. A kuasa N. Itu bentuk indeks. A kuasa N. Okey, contoh 8 kali 8 kali 8 kali 8. Dia merujuk kepada, okey, dia merujuk kepada 8 kuasa dengan 4. Iaitu asasnya atau nombor yang kita gunakan ialah nombor 8. Dan nombor tersebut didarabkan sebanyak 4 kali berulang. Jadi 8 kuasa 4. Yang ni disebut macam mana? Okey, ini disebut sebagai 8 kuasa 4 lah. Di mana 8 tu dia punya asas dan 4 tu dia punya indeks. Berapa kali didarab. Okey, jadi ini part yang pertama lah. Part yang pada awal buku teks kita. Inilah bentuk dia. Minta tulis ke bentuk indeks. Okey, contoh macam ni pun sama juga. Okey, contoh macam ni. Negatif 3. Didarab berapa kali? Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dekat sini just tulis sahaja. Kita nak pendekkan ayat tu. Jadikan dia sebagai negatif 3. Okey, negatif 3. Sorry. Negatif 3. Tu kan. Ikut soalan tu. Dan tadi didarabkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So asasnya kuasanya 7. Itu saja. Kita ikut saja spesifik tu. Cuma tambahkan kuasa je. Jadi tak payah dia panjang-panjang begini. Kita pendekkan dia bentuk gini. So lebih ringkas, lebih jimat masa kita pun faham benda tu. Okey? Dia tak mesti melibatkan nombor saja, angka saja. Huruf pun boleh. Contoh macam F ni. F dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ini kita nak ringkaskan F kuasa 11. Itu saja. Okey? Macam ni pun sama juga. Ambil saja nilai ni, letak di ruang jawapan tu, kalau minta tanda indeks. Tetapi tak payahlah buat semua ni. Kita just tengok ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan ada 6. Ada 6 kali penerbangan bulan, jadi dia kuasanya 6. Okey, so kita pun dapat jimatkan ruang jawapan. Okay, nak tulis pun senang, kita pun faham. Ini tujuan untuk kita menukarkan suatu ayat penerbangan yang berulang yang panjang-panjang tu, kita kecilkan, kita permudahkan. Ini bentuk gini. Okey, ini untuk soalan yang pertama. Okey. Kalau tak faham tanya. Tak faham tanya. Okey, bagi yang dah buat dah. Okey, bagi yang dah buat dah. Okey, boleh semak lah. Boleh semak. Boleh kan nak bagi markah di sini pun. Bagilah, tak ada masalah. Okey, alright. Okey, sekarang kita tengok pula yang kedua. Yang ini kita tulis daripada pendaraban berulang kepada bentuk indeks. Sekarang kita terbalikkan pula. Nak terbalikkan pula. Okey, tapi sama saja. Contoh 9 kuasa 5. Okey, dia kata itu tuliskan. Sama juga, tuliskan. Okey. Nak tuliskan apa kata? Tuliskan setiap yang berikut dia kata. Okey. Dalam bentuk
pendaraban berulang. Soalan minta dalam bentuk pendaraban berulang. Okey, maksudnya dia tulis macam ni lah. Okey, 9 asas 5, 9 kuasa 5 bermaksud 9 itu didarabkan dengan 9 sebanyak 5 kali. Tu maksud dia gitu. Okey, ini 9 ni okey. 9 5 kali. So ni baru 2, 3, 4, 5. Itu maksud tulis ke bentuk pendaraban berulang. So it's very simple lah, di bawah ni. Okey, kalau H kuasa 8. Sama juga. Kita gunakan huruf H tu. Okey, didarab dengan H sebanyak 8 kali. Itu saja. Okey. So kat sini dah ada 2 dah. Okey, 2. Okey. So 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu maksud tulis ke bentuk pendaraban berulang. Okey. Sangat mudah. Okey, macam ni pun sama juga. 2/3 kuasa 6. Ambil yang ini. Okey, just letak kat ruang jawapan sahaja. Cuma dia didarabkan sebanyak 6 kali secara berulang-ulang. So ini, okey, 1 sini. Okey, 2. Okey, 3, 4, 5, 6. Tidak perlu cari jawapan lah sebab soalan just minta pendaraban berulang. Tak payah darab apa-apa lah. Okey, yang ni pun sama juga. Okey, sekali pandang pun tahulah yang ini ambil tak kat ruang jawapan ni. Cuma nombor kurungan ni didarabkan sebanyak 9 kali. Okey, darab dengan 9 kali. Nombor yang sama ni. So darab dengan 5P ni. Okey, dia ada 1, okey, 2, okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ikut kuasa dia. Selesai. Okey, ini ya. So esok ke lusa ke kalau ada kelas tu, cikgu tanya macam mana bentuk dia. Ini cara dia. Tulis ke bentuk indeks. Kita ambil nombor yang kita darab ni sebanyak berapa kali, tulis macam ni. Okey. Jadi kalau nombor ini kepada nombor bentuk berulang pula, macam ni bentuk dia. Okey. So esok kat kelas buatlah itu. Cikgu kata pandai kamu kan. Alright. Okey, itu yang pertama lah. Okey, menulis ke bentuk indeks A kuasa N dan juga menulis ke bentuk pendaraban berulang. Okey. Yang kedua kena tahu pula ialah bagaimana nak menulis bentuk indeks tersebut mengikut asas yang diminta. Okey, contoh. Soalan ni tuliskan 4096 sebagai suatu nombor indeks, dia nak asasnya, tapaknya ialah 4. Macam mana nak buat? Okey, untuk yang ini, saya tunjuk beberapa contoh. Okey, bila tunjuk contohnya, insyaAllah awak akan faham lah. Okey, contoh Okey, contoh sebagi besar sikit kat sini. Okey, sebab contoh kat sini. Okey, sebab contoh. Ya. Okey, tulis sebab Okey, tuliskan, sebab nombor lain tuliskan 15,625. Okey. Dalam bentuk indeks. Okey, bentuk indeks dengan menggunakan, ini soalan menggunakan asas 5. Ini contoh soalan. Okey, soalan kata tuliskan nombor yang besar ni nak dipermudahkan dalam bentuk indeks dan guna tapaknya sebagai nombor 5. Bagaimana cara untuk buat? Okey, di sini ada dua cara lah. Tunjuk pada awak. Okey, cara yang pertama, kita buat gini. Contohlah sebab gini. Okey, kita pun tulis. 15. Ini satu cara tapi yang ini dia agak makan ruang lah. 15, 6, 2, 5. Oleh sebab dia nak asas 5, maka kita gunakan sifir 5. Jadi dekat sini, okey, kita buat gini. Okey, kita buat ini. Okey, 15. Okey, 15, 6, 2, 5. Bila kita bahagikan dengan 5, dapat baki 3, 1, 2, 5. Okey, tulis ni. 3, 1, 2, 5. Okey, bahagi lagi dengan 5. Okey, 5. So, kita bahagi dengan 5. Dapat pula sebanyak 6, 2, 5. Tulis sini, 6, 2, 5. Okey, bahagi 5 lagi. So, 5. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5, 5, 25. Okey, bahagi 5 lagi. 5 kali dengan 2, 10. 5 kali 5. Okey, bahagi 5 lagi. 5 kali 5. Sampai habis 5 gini, kita pun stop. Maka kita pun tulis jawapannya. 5 kuasa apa? Okey, kita bilang kat situ. Kita bilang ni lah. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan ada 6. So, 5 kuasa 6. Itu saja jawapannya. Okey, jadi 1, 5. Ni. Okey.
1, 5, 6, 2, 5. Dia bersamalah nilai dengan 5 kuasanya 6. 5 kuasanya 6. Okey, itu cara kita nak buat lah. Alright. Okey, bila kita check jawapan kita tengok. Okey, kita buat sini 5 kuasa 6. Okey, dapat jawapan. 15,625. Okey, itu cara dia. Untuk kita menulis ke bentuk indeks. Ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama. Okey. Cara yang kedua pula macam mana? Okey, cara yang kedua pula macam mana? Okey. Cara yang kedua. Saya ambil nombor yang sama juga. Tapi sebab macam ni. Okey, cara yang kedua sebab ni ya. Okey, saya masukkan ni. Ini cara yang kedua. Sebab kotak sikit sini saya tulis dalam ni. Okey, siapa masuk dalam ni? Okey, saya masuk dalam ni. Okey. Nombor dia. Nombor dia tadi saya lupa. Okey, 15,625. Okey, 15,625. Kita besarkan sikit bagi nampak semua. Okay, ini cara untuk kita tukar kepada asas diminta ya. Okey, ini step pertama. Tulis dulu soalan dia. Okey, 15,625. Okey, oleh sebab dia nak asas 5, maka kita bagi 5. Okey, cara sama. Kita gunakan kata 15,625 bila bahagi 5 dapat baki 3125. Tulis kat situ. Okey, bahagi 5 lagi. Okey, bagi 5 lagi, semua nombor lah. Kita bagi 5 lagi kat sini. Okey, bila 3125, kita bahagi 5, dapat 625. Tulis 625 sini. Masih tak selesai. Dia mesti sampai dapat 1 lah. Okey, bahagi 5 lagi. 5 kali dengan 125. Kita bahagi 5 lagi. 5 kali 2, 5 kali 5. Bahagi 5 lagi. 5 kali 5 dapat 5. Dan pastikan sampai tinggal 1 lah. So 5 bahagi 5 dapat 1. Sampai 1 baru kita stop. Okey, ni yang kedua ya. Okey, saya tunjuk kat sini. Okey, ni saya tunjuk kat sini. Okey, time. Simpang line dulu. Tunjuk kat sini saja. Okey, lepas tu yang ni kita bagi ya. 15,625 bahagi 5. Okey, dapat jawapan 325. 325 ni bahagi pula lagi dengan 5, dapat 625. Okey, 625 ni bahagi dengan 5, dapat 125. Okey, 125 bahagi 5, dapat 25. 25 bahagi 5, dapat 5. Dan 5 bahagi 5, dapat 1. Sampai 1 baru kita stop pengiraan kita. Dan jawapan kita pula ditulis macam mana? Okey, jawapan kita kira yang ni lah. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, di sini ada 6 nombor 5. So jawapan akhir dia kita boleh tulis dekat sini. Okay. Jadi 15,625 dia samalah nilai dengan 5 dikuasakan sebanyak 6 kali. Selesai. Okay. So ada dua cara pengiraan. Yang pertama pengiraan begini dia agak makan ruang sikit. Pengiraan begini dia turun ke bawah inilah. So dia lebih ringkas sikit, lebih nampak lah benda tu. Okay, tapi untuk menukar asal dia minta, inilah cara dia. Alright. Okay, senyuk lagi contoh-contoh. Okay, satu contoh senyuk. Okay. Satu contoh senyuk. Okay, soalan kata tukarkan. Sama, saya copy paste soalan ni. Okay. Okay, tukarkan. Contohnya, okay. 262,144 dalam bentuk indeks menggunakan asas 8. Ini soalan kata ni lah. Okey, so cara macam mana nak buat? Okey. Kita pun masukkan nilai lah, masuk kotak. Okay, masuk kotak, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini contoh. Okey, saya pun masuk. Okay, saya tunjuk kat sini ya, bagi nampak semua ya. Alright. So kotak. Saya kecilkan sikit dulu. Okey, tulis ni kotak ni kotak ni boleh buat ni lah, guna freehand je lah, tak payah guna bermaris pun tak apa, tak ada salah. Okey, tak hilang markah pun. Okey, yang penting jawapan itu betul. Jadi step pertama kita buat macam mana? Okey, step pertama ialah kita buat pembahagian bulat. Okey, tetap jawapan lah. Okey, soalan kata tadi 262,144. Tu mula-mula soalan bagi tahu lah. Okey, soalan dia. Okey, 262,144. Ini mula-mula. Okey, oleh sebab dia nak asas 8. Maka kita pun bahagi dengan 8.
Tu step dia. Okay. Ikut asal dia minta. Kalau dia minta asal 8, bagi dengan 8. Lepas tu kita gunalah kalkulator kita. Okay. Guna kalkulator kita untuk mencepatkan pengiraan kita tu. Okay. Jadi kat sini 262. Okay. 262, 144. Bila kita bahagikan dengan 8, dapat baki 3278. Okay. Kita betul di sini. 32768. Okay. Kita mesti bahagikan benda ni sampai tinggal 1. Baru kita stop. So kat sini, bahagi 8 lagi. Okay, so bila 32768, kita bahagi dengan 8 lagi, dapat pula 4096. Itu. Okay, tak selesai lagi sebab masih lagi, belum lagi apa, jawapan 1 di bawah dia. Okay, bahagi 8 lagi. Bila bagi 8 lagi, okay, 4096 bagi 8 lagi, so 8 kali 5, 40, 8 kali 1, 8, 8 kali 2, 16, 512. Okay, bahagi 8 lagi. Okay, bagi 8 lagi kat sini. Okay, 8 kali 7, 8 kali 8, 8 kali 6, 48. Okay, 8 kali 4, 32. Okay, gitu. Okay, kita bahagi lagi. Sampai tinggal 1. Bagi 8 lagi. So, 8 kali 8, 64. Okay, bahagi 8 lagi sebab masih 8 lagi. Bahagi 8 lagi. So, 8 bagi 8, dapatlah 1. Sampai 1, kita pun stop. Kita pun stop dan jawapan dalam sana kita ikut tepi ni. 8 ni ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jadi jawapan dia akan jadi 8 kuasa 6. Jadi kat sini 162. Okay, 262. Okay, 262, 144 ni samalah nilai dengan 8 kuasa 6. Itu cara untuk selesaikan soalan yang berbentuk macam ni. Okay, tak susah mana. Kita buat pembagian berulang sampai tinggal 1. Baru kita stop. Okay, selagi tak dapat 1, jangan stop. Buat lagi. Okay, alright. Okay, satu contoh sebagi. Okay, satu contoh sebagi. Okay, satu sebagi. Semua buat latihan. Untuk buat latihan, satu contoh. Okay, sama juga. Tuliskan. Tuliskan. Saya nak buat nombor susah sikit. Nombor 7. Okay, 7. Okay, tukarkan. Sebagai besar lagi ya. 40,353,607 dalam bentuk indeks, kita nak asas 7. Kita nak asas 7 kali ni. So, caranya adalah sama saja sebab macam tadi. Okay, saya nak copy paste ni. Okay, step sama, ambil cara gini. Letak di sini lah. Okay, garisan tu tak penting lah, tak penting. Tak guna baris pun tak apa, tak ada masalah. Okay, tak hilang markah tak apa. Yang penting nilai tu betul lah. Okay, jadi step pertama, oleh sebab dia nak asas 7, tulis 7 kat sini semua ni. 7 semua ni. 7 lah 7. Okey, kemudian nombor mula kat sini lah. Okey, nombor dia adalah 40,353,607. Ini step pertama. Soalan. Okey, kita pun gunakan kereta. Okey, 40,353,607 bahagi dengan 7 sebagai asas dia. Okey, dapat yang pertama. Okey, kita pun tulis kat sini. Saya kecilkan sikit ni bagi nampak. Okey, kat sini dapatlah 5,764,801. Okey, itu step pertama. Okey, bahagi 7 lagi. Dapat kat situ. Dapat pula kat sini 823, 543. Okay, bahagi 7 lagi. Dapat pula 1,117,649. Okay, bahagi 7 lagi. Sampai tinggal 1. Sini kan dapat 16,807. Okay, bahagi 7 lagi. Dapat 2401 sini. 2401 sini. Okay, bahagi 7 lagi. Dapat pula 343 kat sini. Okay, 343. Okay, tak cukup lagi, kita tambah lagi lah. Okay, tambah lagi sini. Okay, 343 bahagi 7. Dapat pula 49 kat sini. Tak selesai lagi. Okay, bahagi 7 lagi. Dapat pula 7. Okay, dapat 7 sini. Tak selesai lagi sebab masih 7. Okay, kita bahagi lagi lah satu. Okay, bahagi lagi yang 7. Baru dapat 1. Okay, sampai 1 ni barulah kita berhenti mendarab
Okey, jumlah mendarat. Jadi kat sini 40 juta ni bagi 7 dapat yang ini. Ini bagi 7 dapat bawah ni. Ini bagi 7 dapat bawah ni. Ini bagi 7 dapat bawah ni. Ini bagi 7 dapat bawah ni sampai 1 baru kita stop. Jadi jawapannya bilang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So jawapan kat sini akan jadi 7 kuasa 9. Okey, 40 juta 353 607 ni. Okey, dia samalah nilai dengan dia samalah nilai dengan 7 kuasa 9. Itu cara untuk menulis ke bentuk indeks ikut asas yang diminta. Okey, senang je. Pembahagian berulang ikut asas diminta sampai tinggal 1. Baru kita berhenti. Jawapan pula ditulis ikut bilangan kat sini lah. Ada berapa. Okey, sekarang kita tengok latihan yang seterusnya. Ya, saya bagi kat sini. Okay, dia kata tu tukarkan 4096 kepada nombor dalam asas 4. Okey, saya bagi awak masa 1 minit saja. Cuba try buat dulu soalan ni. Lepas tu dia dapat berapa. Okey, di sini markahnya ada, sini ada 4 soalan. Okey, markahnya mana saya? Ada markah tak sini? Okey, tak ada markah. Alright, tak apa. Sini ada markah. Okey, sini tak ada markah. Okey, alright. Okey, so kat sini tukarkan 496 4. Okey, 1 minit saja. Okey, 96 minit. Okey, 97 minit saya akan tanya soalan lah. Okey. Saya tanya soalan sekejap lagi. Try dulu. Okey, nanti saya ikut nama yang tulis kat sini lah ya. Jadi kalau nama tu nama parent, beritahulah saya parent. Okey, tak faham tanya, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Okey, Wan Dennis sudah siap. Okey, apa jawapan Wan? Okey, Wan, apa jawapan Wan? Silakan. Okey, 406 kata Faizal. Okey, Dennis pun kata 406. Okey, alright, kita check tengoklah ya. Okey, satu saja kita check inilah. Okey, kita check tengok. Okey, 4 kuasa 6. Okey, so dapat jawapan 406. Okey. Nur Ain dapat 407. Kenapa pula? Kita check tengoklah. Okey, ada yang kata kuasa 7. Kita check tengok. Okey, so stepnya kita boleh buat gini lah. Okey, kita buat gini, tak ada masalah. Kita masukkan nilai ni. Okey, masukkan sikit nilai. Saya letak sekejap. Kotak-kotak senang saya nak rujuk. Okey, yang ni. Okey, semua masuk dalam tu. Okey, garisan saya cakap tadi, garisan ni tak penting lah. Kalau guna apa, freehand pun tak apa, tak ada masalah. Okey, oleh sebab dia nak asas 4, kita akan bahagikan dengan 4. Okey, 4 tak kisah, nak mula sini boleh, nak mula bawah ni boleh, tak ada masalah. Okey, so soalan dia 4096. Okey, kita pun bahagilah dengan 4 bertalu-talu. Okey, alright. Kita bagi dengan 4 secara berulang-ulang sampai tinggal jawapannya 1. Okey, so kat sini 4096 terbalik pula. Okey, 4096 bila kita bahagikan dengan 4, okey, akan dapat itu 4 kali 1, 4 kali 0, 4 kali 2, 4 kali 2. Ini mula-mula. Okey, 1022. Okey, bagi 4 lagi. Okey, 4096 ni kita bagi dengan 4. Okey, mula-mula dapat situ 1024. Sorry, okay, 1024 yang pertama. Okey, kemudian kita bahagi 4 lagi. Okey, bahagi 4 lagi yang keduanya. Dapat pula 256 di sini. 256. Okey, kemudian kita bahagi lagi dengan 4. Okey, dapat kat situ. Okey, 4 kali 6, 24. 4 kali 4, 16. Okey, bahagi 4 lagi. 4 kali dengan. Okey, 4 kali 1, 4 kali 6. 16. Okey, bahagi 4 lagi. 4 kali 4 akan dapat 16. Okey, lepas tu bahagi 4 lagi. 4 kali 1. Okey, sampai 1 kita berhenti. Okey, kita berhenti dan jawapannya yang ni lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 kali kita mendaratkan 4 tu.
Okey, di jawapannya kayak di 4 ni, di jawapannya kayak di 4096 dia samalah nilai dengan 4 yang dikuasakan sebanyak 6 kali. Okey, 4 yang didarabkan sebanyak 6 kali. Itu cara nak tulis jawapannya. Okey, so Nur Ain cuba cek balik dekat mana silap dia. Okey, mungkin Ain dah tulis kat sini 4 lah, mungkin dari situ. So Ain berkira tu ada 7 semua. Okey, so berhati-hati Ain takut silap rugilah. Okey, jadi Ain faham benda tu, tapi kalau kesilapan nak tulis sikit je, hilang markah percuma je. Okey, alright. Okey, tu soalan nombor 3A. Okey, macam mana pula soalan 3B? 3B pula macam mana? Okey, kali ni 3B pula ada bentuk pecahan pula. Macam mana tu nak buat? Okey, bagilah bentuk pecahan ke apa ke, tak kisah. Okey, tidak kisah. Okey, yang penting ialah kita tahu cara tulis dia. Okey, saya tunjuklah. Okey, kalau begini pula macam ni. Sama juga. Okay, yang ni kita boleh buat 2 kotak macam ni. Masuk dalam ni ya. Okey, saya contoh ke sini, saya buat contoh. Okey, alright. Okey. Kita buat satu-satu. Yang tepi sini kita buat yang 32 tu. Okey, kemudian kat sini kita rehat sikit, rehat kat sini. Okey, kita rehat kat sini. Okey, yang kedua ni yang ni pula. Yang 2 4 3 ni kita mulakan dengan asas 3. Yang ni nak asas 2, ikut tempat. Okay, ikut tempat je. Yang ini dia nak atasnya guna 2 dan yang di bawahnya dia nak guna 3. So kita boleh buat gini lah. Kita boleh buat gini. Okay. Kita buat 2 kali. Yang atas 32 ni kita nak dengan 2. Okay. Yang bawah 2/3 tu kita nak dengan 3. Okay. Pembahagian sama. Jadi 32 bahagi 2 dapat 16. 16 bahagi 2 dapat 8. 8 bahagi 2 dapat 4. 4 bahagi 2 dapat 2. Dan 2 bahagi 2 dapat 1. Sampai 1 kita pun stop. Kita pun stop kat situ. Okay, kita pun stop kat situ. Okay, kemudian kita sambung pula dengan yang lagi satu tu. Yang nombor 3 pula. Yang ni pula. 2, 4, 3 bagi yang 3 akan dapat situ 81. Sini. 81 bahagi 3 dapat 27. Okey, 81 bagi yang 3, okey, dapat 27. 27 bahagi yang 3, dapat pula 9. 9 bahagi 3, dapat 3. 3 bahagi 3, dapat 1. Sampai 1 sini, kita pun stopkan dia. Okey, stop dia. Jadi dekat sini, 2 ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada 5 kali nombor 2. Yang ini pula ada, yang ini pula ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. 5 juga untuk yang 3. Jadi macam mana cara nak tulis dia? Okey, cara tulis dia sama lah macam kat atas tadi. Cuma dia bentuk pecahan saja. Jadi kat sini jawapan dia ialah atas guna 2. Okey, bawah guna 3. Okey, dan kedua nombor 2 dan 3 ni didarabkan secara berulang sebanyak 5 kali. So, kuasanya 5. Selesai. Okey, itu cara dia. Tak kisahlah dia bentuk pecahan ke, bentuk apakah. Cara tulis sama gini lah. Sama gini saja. Okey, selesai kat situ. Okey, ada tanya setakat tu? Kod yang ada tak faham lagi ke? Okey, tak faham bagi tahu lah. Jangan malu-malu, jangan segan-segan lah. Okey, kalau tak tanya, saya anggap semua faham lah. Tu saja. Okey, Faisal kata faham. Okey, Nurul, susah sebut. Okey, Nurul kata faham. Okey, sebuah nombor dulu. Okey, yang ini pun ada 3 tadi. Alright. Okey. Okey, Siti Hajar, Nur Hajar Ashikin pun kata faham. Alright. Okey, sebab saya senang. Okey, sekarang tengok yang ni pula. Okey, yang ni pula. Dia kata tuliskan dekat situ. Okay, dia nak sekarang ni ialah negatif 2187 asas 3. Okay, asas 3. Kalau guna kereta, kita nak test dulu macam ni boleh tak? Okay? Kita buat kurungan. Ikut lah. Ada negatif, kita buat kurungan. Okay, negatif 3. Okay. Kalau kita contoh kita kuasakan dengan 4, baru dapat 81. Kalau kuasa dengan 5, ini kata satu-satu 5, baru 2, 4, 3. Okey, kita test lagi dengan, oleh sebab dia negatif,
dia mesti nombor ganjil. Kuasa dia mesti ganjil. Sebab kalau nombor genap, dia jadi positif. Ini contoh jadi 29. Nombor genap jadi positif. Okay, kalau 7, jadi kat situ 287. Samalah. Okay, kalau kuasanya genap, dapat nombor positif. Okay, itu satu cara lah. Kita test satu-satu sebab dia bagi dah tapak bagi dah senang. Tapi kalau nak buat bentuk begini pun boleh juga. Lagilah bagus lah. Kalau markahnya 2, satu markah jalan kerja. Satu lagi markah jawapan. Okay, kalau terus bagi jawapan saja, hilang markah. PT3 hilang markah. Contoh awak terus buat begini. Contohlah. Katakan di sini katakan markahnya 2. Contohlah. Okay, contoh kat sini. Katakan markahnya 2. Di sini. Okey, di sini okey, di sini markahnya 2. Okey. 2 markah contohnya. Okey. Okey. Kemudian awak pun terus tulis. Awak gunakan kereta, begini contohnya, dapat jawapan. Awak test dapat jawapan. Okey, awak pun tulis jawapan dia. Negatif 2187. Supaya awak buat ini. Okey, negatif 2187. Okey, contoh gini Okey, jadi 2187. Okey, sama dengan awak buat negatif 3. Okay, negatif 3. Okay, negatif 3 awak pun buat kuasanya 7. Buat gini. Okay, kalau markah 2 awak begini, markah tidak ada. Walaupun jawapan betul, markah tidak boleh diberikan. Kenapa? Sebab bila 2 markah ni, mesti ada satu jalan kerja dan ada jawapan. Jawapan ni mesti bergantung pada jalan kerja awak. So kalau awak bagi jawapan begini, markah tak adalah. Dalam PT3 ni, pengawas periksaan, cikgu awak akan tandakan sini sebagai dilihat saja. Tidak ada markah. Dilihat saja. Markah dapat N0. Tak ada markah. Sebab apa tak ada markah? Sebab awak hanya bagi jawapan saja. Sedangkan markahnya 2. Kalau markah 1, okey. Dapat markah terus. Okey, jadi pastikan bila awak jawab soalan nanti, tengok markah. Okey, kalau markahnya 2, mesti ada satu jalan kerja dan satu jawapan. Kalau markah 1, jawapan saja. So, di sini, jalan kerja yang betul, yang ni dah kena buat ni. Kena buat yang ni lah dulu mula-mula. Okay, kita buat gini. Mesti ada jalan kerja dia, mula-mula kali. Barulah boleh dapat markah penuh lah. Okay. Alright, kat sini, contoh, sekat bawah ni. Okay, so kita buat gini sama je. Okay, kita buat itu, masukkan negatif 2187. Okay, negatif 2187 sini. Okay, kita bahagikan dengan negatif 3. Soalan minta negatif 3. Saya letak sini negatif 3. Negatif 3. Okey, kita pun guna kereta untuk tunjukkan working tu. Jadi negatif 2187, negatif 2187, kita bahagi dengan negatif 3. Okey, dapat jawapan 729. Mula-mula positif. Okay, sebab apa? Sebab negatif bahagi negatif jadi positif. Kemudian bahagi lagi dengan negatif 3. Okey, dapat pula negatif 243. Okay, negatif 243. Okay, dapat jawapan sini negatif pula. Kenapa? Sebab positif negatif. Kemudian bahagi pula dengan negatif 3 lagi, dapat pula positif 81. Okay, alright, ni semua sama. 3 sini. Okay, kemudian 81 bagi negatif 3 akan dapat negatif 27. Okay, negatif 27 bahagi negatif 3 dapat pula positif 9. 9 bahagi negatif 3 akan dapat negatif 3. Okey, di sini Kemudian negatif 3 ni, kita bahagi pula dengan 3, baru dapat jawapannya 1. Okey, negatif 3 ni, okey, dapat negatif 3 sini. Okey, so negatif 3, dapatlah jawapannya positif 1. Okey, sampai sini kita pun berhenti. So nombor dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barulah dapat markah. Di sini kan dapat markah kat sini. Di sini kan dapat markah K1. Kita dalam exam ni dia akan buat gini lah. Untuk yang jalan kerja ni, dapatlah markah kat sini. Maka dia akan bagi markah K1 nama dia. K ni kemahiran lah kerja. Jalan kerja kita. Okay, sini kita dapat markah K1. Dan di sini pula akan dapat markah N1. N ni adalah markah nilai, markah jawapan. Okay. Yang jawapan ni mesti bila markah N ni, ini untuk pengetahuan kamu lah. Markah N ni, dia bergantung kepada jalan kerja, markah K. Okay. N akan bergantung nilai K. Kalau K ni tak markah penuh, N ni akan jadi kosong. Takkan dapat markah penuh. Okay. Jadi kalau ada jawapan N ni, dia mesti ikut yang K.
Ini just pengetahuan kamu je lah. So pastikan, make sure bila exam nanti, bila latihan nanti, kadang exam ke, trial ke apakah, bila ada 2 markah ni, 1 jawapan dan 1 jawapan kerja dan 1 jawapan. Okey. Ini di sini saya buang lah. Alright. Okey, ini contoh Okey, seterusnya tengok. Yang tepi sini pula. Dia kata tuliskan 81/256 dalam asas negatif 34. Kita boleh test jawapan dia, tak kisah. Okay, kita ikut dia. Okey, kita buat kurungan. Ikut dia. Negatif 3/4. Kita check tengok, test tengok. Kalau kuasa 2 baru dapat positif 96. Okey. Bila kuasa 3 akan dapat negatif 2764. Kalau kuasa 4 dapat kat sini 8156. Sama dah kat sini. Okey, alright. So kalau dia asas-asas ni, kalau kuasanya positif, mesti jawapan kuasanya nombor genap, jawapan mesti positif. Kalau kuasanya ada ganjil, jawapan akan jadi negatif. Okey, so di sini kenalah juga buat jalan kerja. Okey, sebab dia 2 markah 2 markah. Contoh, okey. So kat sini nak buat jalan kerja dia, boleh buat cara kat atas ni. Kita buat 2 kali ni, boleh. Okey, tak ada salah. Okey, kita pun letak kat sini. Contohlah kita buat jalan kerja sini. Okey, letak kat sini. Okey, atas kita nak 81. Kuasa kita nak negatif 3. Kuasa kita nak negatif 3. Contohlah. Okey, sini. Yang ini pula kita nak 256. Kuasanya kita nak negatif 4 bawah dia. Ini negatif 4. Kita pun bahagilah kat sini. Negatif 4 ke 1, 2, 3 sini. Sebab itu sebuah sini. Bisa letak situ. Saya nak shortcut bagi lagi laju sikit. Okey, ni kita buang lah. Okey, so 81 bahagi negatif 3 akan dapat negatif 27. Ni mula-mula. Negatif 27 bagi negatif 7 akan dapat positif 9. 9 bagi negatif 3 akan dapat negatif 3. Okay, negatif 3 bagi negatif 3 dapat 1. Stop. 256 bagi negatif 4 akan dapat itu 64. Negatif. Negatif 64 mula-mula. Okay. Negatif 64 bahagi negatif 4 akan dapat positif. Okay, positif 16. 16 bagi negatif 4 akan dapat negatif 4 dekat sini. Kita takut silap gunakan kereta, tak ada salah. Dia negatif 4 bagi negatif 4 dapat 1. So dekat sini 3 ni ada 4 kali, 4 ni ada 4 kali. So jawapan akhir nak tulis macam mana? Jawapan akhir tulisan ni lah. Ikut je. Negatif 3/4 kuasanya sebanyak 4 kali. Itu ya. Okey. Dapat markah. Atas ni 1 markah, bawah ni 1 markah. So sini 1 markah atas ni. Dia kerja ni. Ini markah 1, ini markah 1. Okey. Ini kalau pemakan pilihan untuk ini. Okey. Jadi mesti tunjukkan kedua-dua cara tu lah. Yang kasih tak tulis ni pun tak apa. Okey. Tak tulis macam ni pun tak apa. Okey. 81/256 sama dengan ni tak tulis macam ni pun tak apa, tak salah. Dia terus bagi jawapan pun okey dah. Okey. Yang ini tak wajib tulis lah. Tak wajib tulis. Yang penting ada negatif 3/4 kuasa 4 tu. Dapat markah 2. Okey. Itu part yang berikutnya. Cara untuk menukar suatu asas. Ikut tempat itu. Kalau ada pilihan, buat bentuk begini. Atas 1, bawah 1. Okey. Kalau bentuknya lurus saja begini, buat bentuk begini saja. Tak salah. Katakanlah bentuk point contohnya. Contoh bentuk point. Okey. Contoh bentuk point. Contohnya. Okey, saya bagi contoh ya. Okey, kos. Okey. Macam mana kalau bentuk point pula contohnya? Okey, contoh bentuk point. Okey, katakan tukarkan 0.3278 contohnya. Dalam bentuk asas 0.8. Okay, contoh gini. Tak kisahlah, macam cakap tadi, tak kisahlah. Salin je. Okey, 0.32768. Dia nak asal 0.8 bagi 0.8. 0.8. Okey. Bila kita bahagikan 0.32768 bahagi dengan 0.8, yang pertama akan dapat begini. 0.4096. Okey, ni
0.4096. Ini mula-mula. Okey, bahagi lagi dengan 0.8. Okey. Okey, bagi 0.8, bagi 0.8. Okey, dapat pula kat situ 0.512. Tulis je lah 0.512. Okey, bahagi lagi dengan 0.8. Okey, bagi 0.8 lagi, dapat pula 0.1 0 balik siap. 0.5. Okey, bahagi dengan 0.8. Okey, dapat pula 0.64 sini. Okey, 0.64. Okey, bahagi lagi dengan 0.8. Okey, dapat pula kat situ 0.8. Bahagi lagi dengan 0.8. Dapat kat situ 0.1. Okey, sampai 1 kita pun stop kat sini. Okey, alright. Ni sampai 1 stop. Ikut nombor tu lah. Okey, hasil jawapan nak tulis macam mana? Jawapan dia nak tulis okey, macam biasalah, jawapan macam biasalah. Okey, macam biasa. Sini saya buang dulu. Okey, macam tu, macam ni. Oh. Okey, so jawapannya akan tulis 0.3278. Dia samalah nilai dengan 0.8 dikuasakan sebanyak, dikuasakan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. So, kuasa 5. Gitu saja. Tak susah mana pun. Okey. Yang penting kalau ada point, mesti sampai 0.1. Okey, kalau ada bentuk pecahan, sampai 1 jugalah. Okey. Yang ni pun satu cara, boleh kita ubah ke bentuk apa? Ke bentuk nombor pecahan. Okey. Contohnya kat sini, 0.378 ni. Kita ubah ke bentuk pecahan, dia samalah nilai dengan macam ni. Saya sebut satu lah. Okey, satu cara kita buat gini. Kita ubah dulu 0.32 ya. Lupa. Okey, 32768 kita ubah ke bentuk pecahan, kita ubah ke bentuk pecahan, dia akan jadi dia akan jadi 1024. Jadi sama nilai dengan 1024 per dengan 3125. Itu. Macam ni pun boleh juga, tapi buang masa je lah kan. Jadi dia nak pula tukar kepada nombor 0.8 asal dia. 0.8 0.8 pula samalah nilai dengan 8/10. 8/10 ni sama pula nilai dengan, ni 8/10. Samalah nilai dengan 2 kali 4, 2 kali 5. Jadi 4/5. Boleh tak bagi tu juga. Lepas tu, kita buatlah cara macam tadi. Macam tadi ni. 1/1. Jadi dia banyak cara lah kita boleh buat. Yang kita ubah balik kat sini. Contohlah begitu kita buat ni. So yang dekat sini ni, kita ubah nilai dia. Tak faham tanya lah. Kita ubah nilai dia kat sini. Ubah sikit, bagi nampak sikit. Alright, kita pun ubah nilai kat sini nanti. Ni sekecilkan sikit, ni sekecilkan sikit. Kita tarik. Kita pun ubah kat sini. Sini kita nak 1024. Kita nak guna 4. Sini kita nak 3125. Kita nak nombor 5. Kita pun bahagilah. Bahagi dengan 4. Bagi dengan 4 dapat itu 4 kali 2, 8. 4 kali 5, 20. 4 kali 6. Mula-mula. Bagi dengan 4 lagi. 4 kali 6, 24. 4 kali 4, 16. Bagi 4 lagi. 4 kali 1, 4. 4 kali 16. Bahagi 4 lagi. Kita buat gitulah. Sama je. Kita buat gitu. Sorry. 4 lagi. 4 kali 4. Bahagi 4 lagi sampai 1. Yang ni pula. Dia nak asal 5. Kita bagi 5. Kita bagi 5. Cancel. 5. Yang mula-mula kali. 5 kali 6, 30. 5 kali 2, 10. 5 kali 5. Ni mula-mula. Bagi 5 lagi. 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 5. Bagi 5 lagi. 5 kali 2, 5 kali 5. Bagi 2 lagi. Bagi 5 lagi. 5 kali 5. Kemudian sampai stop.
So atas 4, bawah 5. Jadi sebanyak 5 kali. So kita pun tulis kat situ. Yang kat sini atasnya 4, di atasnya 4, bawahnya 5. Sebanyak 5 kali. Yang ni sama juga. 4 bahagi 5. Okay. 4 bahagi 5. Okay. 4 bahagi 5 samalah dengan 0.8. Okay. Kuasanya 5. Okay. Alright. So dia banyaklah cara lah. Tak semestinya kata satu cara saja. Dia banyak cara lah. Okay. Nak ubah ke bentuk pecahan dulu boleh. Nak direct bagi tu boleh. Cuma kat sini, kalau dia bentuk 0 point, jawapan akhir tu mesti sampai 0.1. Kalau bentuk pecahan begini, pastikan hujung dia, kalau berbulat, pastikan hujungnya 1. Baru kita berhenti. Okey, saya dapat 3/4 kuasa 4 yang tadi. Okey, 3/4 kuasa 4. Okey, Nurul Huda dapat 3/4 kuasa 4. Dia ada kuasa 5. Huda kan? Tuan ni. Hati-hati sikit lah. Sebab kalau 3/4, okay, 3/4, soalan mana? 4 kuasa 4. Okay, dapat kita tadi. Dapat terima. Okay, orang ni jawapan Huda lagi tadi ya. Okay, alright. Betul lah, Huda. Okay. Huda dapat tadi. Okay, positif lah. Positif. Hati-hati kat situ lah. Dia akan dapat negatif. Okay, hati-hati takut silap kat situ lah. Okey, kalau 3 ini pun memang dapat depan ni kan. Tetapi soalan minta dia nak tapaknya adalah tapak negatif. Dia kena hati-hati tu. Dia nak tapak negatif. Jadi kalau jawapan Huda tu 3/4 tu, 3/4 kuasa 4 memang akan dapat jawapan ni. Tetapi tapaknya dia nak nilai negatif. Okey, Huda lah, so hati-hati tu. Alright. Okey, next. Tengok pula kepada menghitung nilai. Itu nilai. Yang ini tak susah manalah. Maksudnya, okay, ini kat sini dia ada bagi markah tak sini? Tak nampak? Ya, tak ada. Kalau dia bagi markah, contohlah, dia bagi sini markah contohnya. Okay, dia bagi markah sini, katakan sini markah 4. Kalau 4 markah, ada 4 soalan, maksudnya dia nak jawapan terus. Jadi kalau bentuk begini, direct gunakan kita je lah. 7 kuasa 5. Okay, dapat jawapan terus. 16,807. Kita pun terus tulis jawapan kat sini. Okey, 16,000 lupa. Okey, 807. Okey, ini kalau soalan bagi 4 markah. Terus sahaja bagi jawapan terus. Okey, tak perlu jalan kerja apa-apa lah. Okey, kita nak jawapan terus sahaja. Itu. Okey, terus dapat markah terus. N1. Yang ni pun sama juga. Jawapan terus. Guna kalkulator. Okay, masuk nilai ikut dia tu 1/2/4. Okay, tutup kurungan. Kuasanya 3. Dapat jawapan gitu. Okay, kita pun terus jawapan. 3/8. Ambil kat sini. Terus saja buat 3/8. Tak buat kurungan pun tak apa, tak ada salah. Sebab jawapan akhir tu dia tak ada kurungan apa-apa lah. Ni kita dapat 3/4. Cukup. 3/8. Okay. Dapat markah kat sini juga. 1 juga sini. Okey, sini ya. 1 markah juga dapat. Alright. Seterusnya, yang ini pun sama juga. Kita guna kalkulator sahaja, terus sahaja bagi jawapan. Okey. Jadi kat sini kita guna kalkulator, buat kurungan ikut saja masa soalan. Kita buat kurungan. Negatif 1.4 kuasa 5. Okey, dapat jawapan begini. Negatif 5. Okey, negatif 5. Okey, negatif 5. Point 37824. Okey, pun sama juga. Dapatlah markah terus sini 1. Okey, yang ni pun sama juga kat sini. Okey, kita guna kalkulator saja ikut. Okey, negatif 5/2. Okey, tutup kurungan, kuasanya 4. Dapat jawapan. Okey, oleh sebab soalan pecahan tak wajar, jawapan pun sepatutnya lah tak wajar juga. Jadi ini kita dapat 625/16. Sama dengan, okey, dapat kat sini pecahan tak wajar lah. Okey, 625/16. Selesai. Itu. Okey, saya ubah buat nombor ganjil je. Ini, ubah.
kuasa 5 akan dapat jawapannya negatif. Okey, negatif 3125 per dengan 32. Ini contoh saya ubah ini. Okey, alright. Kalau ada kurungan, buat kurungan takut silap nantilah. Contohlah kita buat gini. Katakan kita tak buat kurungan. Kita pun boleh buat negatif 5 per 2. Okey, kita pun buat kuasa 5. Dapat untuk gini. Okey, kenapa dapat untuk gini? Kerana dia hanya buat yang bagian ni lah. 2 kuasa 5. Dan tiba-tiba kekalkan. So, pastikan ada kurungan. Okey, kalau tak buat kurungan ni, dia akan buat, dia akan buat gini lah. Negatif 5 bahagi dengan 2 kuasa 5. So, akan dapat negatif 5 per 32. Okey, jadi kalau ada kurungan, pastikan ikut kurungan betul-betul. Kita buat kurungan negatif, okey, negatif 5 per 2. Okey, tutup kurungan, kuasanya 5. Dapat jawapan yang tepat lah. Okey, kalau boleh jawapan, sebab soalan bentuk tak wajar, jawapan pun better buat bentuk tak wajar. Kalau soalan bagi nombor wajar, jawapan pun better bentuk wajar. Okey, takutlah kalau kita bagi jawapan bentuk begini nanti, katakanlah soalan kita bentuk begini, takut skema tak terima. Okey, sebab apa? Sebab PT3 dia ikut skema betul. SPM dia lain sikit. Okey, SPM tak lain sikit, tapi PT3 mesti ikut betul. Okey, ini kalau 4 markah, dapatlah markah 4. Tetapi kalau markahnya 8, kalau markahnya 8, ini bermaksud mesti ada satu jalan kerja dan satu jawapan. Jadi kalau ini markah 8, ini dapat markah kosong, ini markah kosong, okay, ini markah kosong, walaupun betul. Okay, walaupun betul, markah kosong. Kenapa markah kosong? Sebabnya dia 8 markah. Mesti melibatkan satu jalan kerja dan satu jawapan. So jalan kerja nak buat macam mana? Jalan kerja macam ni lah. Untuk 7 kuasa 5 ni, jalan kerja, kita hanya buat begini lah. 7 didarabkan sebanyak 5 kali. 7 kali 7 gitulah. Okay, kena buat begini lah. Okay. 3, 4, 5. Barulah dapat markah kat sini. Ini markah K1. Okay, ini markah K1. Dan ini markah N1. Ini kalau markah 8. Sini pun sama jugalah kat sini. Okay. Kita ambil yang ini. Kita buatlah. Didarabkan sebanyak 3 kali. Okay, so 1, 2 per 4 ini. Darab dengan sebanyak 4 kali. 3 kali, sorry. 3 kali. So 1, 2, 3. Barulah dapat markah penuh. Okay, so ini kan dapat markah K1 sini. Okay, K1 dan sini dapat N1. Okay, ini segi pemarkahan skema lah. Markah skema. Bentuk macam ni. Ini pun sama juga kena buat macam mana. Okay, kenalah buat step yang pertama. Kenalah buat sama dengan ikut saja itu. Okay, negatif 1 per 4 ni dibuatlah sebanyak 5 kali. So ini darab dengan yang ini sebanyak 5 kali. So 1, 2, okay, 2, 3, 4, 5. Okay, lepas tu baru dapat jawapan. So ini markah K1, ini markah N1. Ini markah K1 kan. Ada makan sikit ruang tak apa kan. Okay, ini pun sama juga kat sini. Ambil soalan ni, dibuatlah sebanyak 5 kali. So ni darab dengan yang ini sebanyak 5 kali. So 1, 2, okay, 3, 4, 5. Ni step pertama. Dapat markah K1 kat sini. Okay, lepas tu jawapan N1. Okay. So berhati-hati dengan penulisan jawapan lah. Okay. Jadi mesti kena ada jalan kerja bergantung pada markah. Okay, bergantung pada markah. Kalau soalan ada 4, markah 4, dia nak markah jawapan saja. Kalau soalan ada 4, markahnya 8, maksudnya mesti ada satu jalan kerja dan satu jawapan. Okay. Kalau ada jalan kerja, kalau ada jawapan tak ada jalan kerja, markah akan dapat kosong sahaja. Okay. Next, tengok. Hukum indeks. Ini part yang kedua lah, part yang kedua. Okey, hukum indeks. Dalam tajuk indeks ni, part yang kedua ni, hukum indeks ni, awak akan didedahkan dengan operasi mempermudahkan indeks, okey, operasi tambah tolak melibatkan indeks, pendaraban pembahagian melibatkan indeks, okey, kuasa 2, sepecahan, nombor negatif semua terlibat. Okey, alright. So untuk part yang ini dulu,
kita nak buat bahagian ni dulu. Mempermudahkan dulu. Kita nak permudahkan saja dulu. Okey, nama pun permudah. Bila permudah maksudnya tidak ada simbol darab, ada simbol negatif, itu masuk mudah. Okey, selagi ada simbol tu, dia bukan mudah lagi lah, dia masih susah lagi. Okey, belum cukup permudahkan lagi. Ya, saya nak bagi je hal ni. Okey. Sebelum saya nak ngajar kamu untuk part yang ini ni, okay, nak minta awak cuba dululah. Cuba dulu. Salah tak apa lah. Cuba permudahkan 6, B4, C6, D7, C2, D, B5 ni. Berapakah jawapannya bila kita permudahkan? Okay. Awak cuba try buat dulu 1 minit. Okay, salah tak apa. Tak ada masalah. Okay, try dulu 1 minit. Okay, try dulu 1 minit. Salah tak apa. Tak ada masalah. Cuba dulu. Sekarang pukul 9.40. Okay, 9.40 tu saya tanya jawapan. Okey, susah sebut. Nurul lah, Nurul. Okey, Nurul dah siap dah. Okey, Nurul, apa jawapan Nurul untuk soalan 1A? Nak buka mic boleh, tak ada masalah, nak tulis pun boleh. Okey, B kuasa 9, okay, saya tulis dulu, B kuasa 9. Kemudian, tengok dulu, okey, B kuasa 9, kemudian dapat pula lepas tu. Ini jawapan Faisal lah. Okey, C kuasa 8. Okay, lepas tu, D kuasa 8. Okey, ini jawapan Faisal. Okey, alright. Kita check tengoklah, kita check tengok. Sekejap ya. Okey, kita check tengok. Mana sekejap ya. Okey, kita check tengok jawapan. Okey. B kuasa 4, C kuasa 6, D kuasa 7, C kuasa 2, D dan juga B5. Okey, saya pun sama juga Nurul kata. Okey, alright. Bagi yang tak berapa nak mahir lagi, okey, cara buat gini lah, kita buat gini. Contohnya, B kuasa 4 bermaksud adanya B tu 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okay, C pula kuasa 6 bermaksud C tu ada 6 kali. Kita betul ni. Kalau kita tak faham ingatlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B pula ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C pula ada 2 lagi. Okay. D pula ada 1 saja dan B pula ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, kat sini, kita just bilang sahaja. Untuk B kat sini. Sini ada 1, 2, 3, 4. Okay. Sini pula ada 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Sini ada 5. Jadi jumlahnya huruf B tu ada sebanyak 9. Jadi B kuasa 9. Alright. C pula. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. C ada 6 kat sini. Kemudian pula di depannya pula tu ada pula lagi 2. Lagi 2. Jadi jumlah C-nya adalah sebanyak 8. Okay, sini ada 6, sini ada 2. So C dia 8. D pula sini ada 7, sini ada 1. Jumlah ada 8. Selesai. So jawapan Nurul, jawapan Faisal betul. Okay, ini sangat mudah lah kena buat. Okay, yang B pula. Okay, yang B pula. Okay, cuba dulu sama dengan tadi. Okay, cuba dulu 1 minit untuk try buat yang ni.
D kuasa 5 darab 2E kuasa 3 darab 4 darab F kuasa 7. Ini darab 3 D kuasa 2 darab 5 F kuasa 5. Okay. Cuba try buat dulu 1 minit. Sekarang 944, 945. Kita akan tanya jawapan. Alright. Cuba dulu lah. Setakat ni tengok semua okey lah. Senyap lah tu, mana faham tu, yang respon tu okey tu, bagus lah tu. Dengan saya jangan malu lah. Okey, ada dapat jawapan lah? Nak cuba lah. Kalau nak cuba. Sorry. Samsul Azib. Okey, apa jawapan Samsul untuk soalan B? Nak cuba. Siapa-siapa nak cuba? Azhad Darwishi. Okey, tak dapat lagi cikgu. Alright, tak apa. Okey. Tengok yang nombor dulu. Okey, di sini Nurul dapat. Okey, sejujurnya. Okey, Nurul dapat D. Coba sekejap saya baca. Okey, Nurul dapat D kuasa 5. Saya tulis dulu. Okey, ini jawapan Nurul lah. D kuasa 5. Ini jawapan Nurul. Okey, D kuasa 5. Kemudian 3D kuasa 2. Okey, 3D kuasa 2. Kemudian 2E. Okey, 2E. Okey, 2E kuasa 3. Okey, lepas tu lah sambung lagi dengan 4F. Okey, 4F. Silap kita lagi. Okey, 4F kuasanya 7. Sambung lagi kan ni. Okay, tambah lagi situ. Panjang depan Nurul. Okey. Sambung lagi dengan 5F kuasa 5. Okey, ni jawapan Nurul. Okey, ejaan ni. Nurul. Okey, Nurul. Okey. Siti Hajar pula dapat jawapan. Kita cek jawapan, tak salah. Kita tengok jawapan lah. Okey, Siti Hajar pula dapat jawapan. Yang pertama dia dapat 3D kuasa 7. Okey, 3D kuasa 7. Okey, kemudian dapat pula 2E kuasanya 3. Okey, kemudian dapat lagi 20F kuasanya 7. Okey, saya pun tak sure dia kata. Okey, tak apa, Fajar. Okey, Faisal kata pula. Okey, kita jawapan lah. Kita tengok jawapan. Banyak-banyak sikit, tak apa. Okey, jawapan Faisal pula, dia ada kat situ 3D kuasa 7. Okey, kemudian dia kata situ, darab pula kata. Okey, ada darab pula. Okey, darab dengan 2E kuasa 3. Okey, kalau E kuasa 3. Kemudian ada darab lagi. Dia buat, okey, ada darab lagi. Darab dengan 20F. Okey, kuasanya 5. Okey, ni jawapan Faisal. Alright. Okey, ada saya lupa nama ni Faisal. Okey, yang ni tadi Hajar. Chicken. Okey. Kemudian ada lagi, okey. Kita tengok tu, okey. One Danish. Okey, One Danish. Sasmin. Okey, sama jawapan. Kita tengok sini. Ini jawapan One Danish. Okey, dengan Sasmin. Okay, 120 B kuasa 7. Okey.
Kemudian ada pula F kuasa 12. Okay. F kuasa 12. Oh, terbalik. Okay. F kuasa 12. Lepas tu ada pula E kuasa 3. Okay, ni jawapan yang diberikan oleh Wan Danish. Okay, Wan Danish. Dan juga Sasmin. SHS. SAS. Okay. Alright. Kemudian, okay, Siti aja dia tukar jawapannya. Dia buat pula 20 F kuasa 12. Okay, Faisal juga buat 20 F kuasa 12. Okay. Kemudian 3D, Desi Jaswal kata 3D kuasa 7, 2E kuasa 3. Okay, semangat. Alright. Okay. Siapakah yang betul di kalangan kawan-kawan kita ni? Okay. First kali. Okay. First kali, bila melibatkan nombor, okay, ni 2, 4, 3, 5 ni, bila melibatkan nombor ni, darab macam biasa. Darab macam biasa. Nombor darab macam biasa. Okay. Alright, so apa jadi kat sini? Jadi step pertama kat sini ialah kita buat situ 2, kita boleh buat golongan kalau buat working. Okay, 2 kali dengan, ni kita buat macam biasa. 2 kali dengan 4 kali dengan 3 kali dengan 5. Okay. Nombor darab macam biasa. Okay. Kemudian D, kalau kita buat satu persatu, di depan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. E ada 2. 1, 2, 3. E ada 2. F ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D ada 2. Okay. F ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ni kita nak buat working begini lah. Okay. Tak ada halangan ya. Tak ada halangan. Okay, so kat sini 2 kali 4, 8. 8 kali 3, 24. 24 kali 5, 120. Okay, itu nombor macam biasa. Okay, 2 kali 3 kali 4 kali 5. Okay, akan dapat 120. Nombor darab macam biasa. Okay. Nombor tak ada kuasa tak macam biasa. Jadi dapat 120. D pula sini ada 5, ada 2. D kuasa 7. Sambung. D kuasa 7. Okay, lepas tu sambung lagi. Berikutnya E ada 3. E kuasa 3. Sambung lagi. F ada situ ada 7 dengan 5 ada 12. Okay, jadi inilah jawapan yang sebetul-betulnya. Okay, so yang atas ni, ini 120 E kuasa 3. Okay, alright, ni betul lah. Wan Sas ni betul dengan Syaz ni. Okay, yang ni tak betul. Atas tak betul, semua tak betul lah atas tu. Okay, alright. So kena hati-hati. Bila melibatkan nombor yang tiada kuasa, kita darabkan macam biasa nombor tersebut. Okay, tak perlu dibiar-biar gitulah. Okay. Kemudian yang huruf salin macam biasa. Okay. Alright. Okay. Ni saya ingatkan ya. Kalau nombor tu tidak ada kuasa, darab macam biasa. Okay. Tidak perlu kata apa, dibiar-biar, ditinggal-tinggal, tak boleh ya. Alright. Ini sebab dia mesti darab. Okay. B. C pula. C pula. Kali ini melibatkan nombor sahaja. Dan nombor pula ada kuasa. Okay. Nombor pula ada kuasa. Lagu mana kita nak buat? Di sini, dia lebih kurang macam atas ni. Okay. Untuk yang ini, 5 ni, okay, 5 ni, ini kita buat lagi. 5 ni, dia ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 9 ni, dia ada 1, 2, 3. 5 tu dia ada 2. Dan 9 ada 1. Bila melibatkan kuasa, okay, 5 dengan 5, 9 dengan 9. Tidak boleh campur sekali. Okay, so 5 ni dia akan jadi 6. Sebab sini 4, situ ada 2. Jadi 5 ni akan jadi kuasa 6. Okay, kemudian ada pula kat sini akan ada pula operasi darab. Kena ada sebab dia operasi yang melibatkan kuasa. So darab dengan
9 pula. 9 pula ada 4. Sampai sini tak boleh buat dah. Sebab ini 5, ini 9. Nombor tak sama. Kita berhenti kat sini. Cuma beza dia ni lah, kalau melibatkan nombor sahaja, dia akan ada operasi darab dikekalkan. Kalau dia huruf sahaja, tak perlu letak simbol darab. Kalau letak simbol darab, dikira sebagai jalan kerja lagi. Okay, so berhenti ni. Tak perlulah nak gunakan kereta, kita cari pula 5 kuasa 6, darab dengan 9 kuasa 4, kita pun bagi jawapan akhir begini. Tidak perlu. Sebab soalan bukan kata hitung nilai. Soalan kata permudahkan saja. Jadi kalau bagi jawapan bentuk gini, jawapan awak salah. Okey, soalan kata permudahkan saja. Okey gitu. Okey, D. D ni lebih kurang macam kat atas ni. Okey, di mana nombor darab macam biasa. Sini ya. Nombor darab macam biasa. Jadi negatif 1/2 ni darab macam biasa saja dengan 3, okey, darab dengan 3, darab dengan 14, okey, darab dengan 14, dan itu saja. Dia M dia pula, sini ada M nya ada 3 kali. So MM kita nak buat gitulah, kita nak buat gitu. Okey, MM. 3 dah tak ada dah. N ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 14 kita dah buat sebab kita dah guna dah kat dalam tu. M ada 2. Dan N ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni kita buat gini lah. Okey, yang ini bukan jalan kerja lah. Ini saja tunjuk pada awak. Benda macam mana kita buat. Okey, lepas tu, apa kita nak buat lepas tu? Okey. Nombor darab macam biasa, sama je. Okay, kat sini, nombor darab macam biasa. Okey, gunalah kalkulator. Takut salah. Okey, masuk je. Negatif 1/2 darab dengan 3, darab dengan 14. Okey, dapat jawapan negatif 1. Tulis kat situ. 1. Okey, huruf dia, mula-mula huruf M. M kat sini ada 3, 4, 5. So, M dia kuasa 5. Okey, N pula. Sini ada 5, sini ada 7. So, 12. Selesai. Okey, bila ada huruf ni, tidak perlu ada simbol darab. Kalau ada simbol darab, itu masih lagi jalan kerja. Kalau ada nombor angka sahaja, kena ada darab. Okey, tu je. Senang je. Okey, macam mana pula kalau melibatkan operasi bahagi? Operasi bahagi macam mana pula? Okey, operasi bahagi tu buat gini. Sama juga. Okey, kita buat gini. Cuba bagi. P14. Bermaksud P ni kita buat gini lah. Kalau buat P ni, atas ni ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, bahagi. Bahagi maksudnya per. Per dengan. Okey, per dengan berapa? Okey. Per dengan 8. Sebab dia ada P8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jarak sikit. Bahagi lagi. Dengan 3 pula. Okey, bagi 3 pula lagi. 3 lagi P. 1, 2, 3. Sebab masih macam tu. Macam gitu. Jadi tengok kat sini. Atas ada 14, bawah ada 8 dan 3. Kita potong lah. Okey, sini ada 8. Kita potong. Okey, sini ada 8, potong. Potong 8 ni. Atas pun kita potong juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 potong. Okey, potong lagi. 3 pula potong. Potong 3 pula. 1, 2, 3. Potong lagi 3 ni. 1, 2, 3. Tinggal baki yang ni. Okey. So jawapannya P kuasa 3. Itu saja. Okey. Alright. So ni kita dapat P kuasa 3. Last kali jawapan dia. Sesimpel tu je lah. Okey. Sama juga macam yang ni pun. Kita nak buat gitu pun boleh. Okey. So dekat sini. Kita pun tulis sini. Yang ini atas P ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jarak sikit, tak apa. Okay, Q ada 7. Itu buang 7. So, Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, per. Sebab dia bahagi. Per dengan berapa? Okey, bawah ni P ada 3. 1, 2, 3. Jarak sikit. Q ada 2. QQ. Okay, QQ. Okey, selesai, habis. Kemudian, hilangkanlah. Okey, draw sini sikit.
P, sini ada 3. Buang 3. Buang 3. Tinggallah kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ada 6 P. Okey. Q. Kita buang Q pula. Sini ada 2. Nah, kita pun buang 2. So, sini tinggal lagi 1, 2, 3, 4, 5 sini. So, ada 5. Okey. Semua berada sebelah atas. Jadi, jawapan akhir kat sini lah. Okey, jawapan akhir kat sini. Okey, kita pun tulis tu sama dengan. Okey. P-nya ada 6. Sambung. Q-nya ada 5. Siap. Itu saja. Okey. Tadi dah satu dah. Okey, sekarang cikgu nak kamu cuba buat soalan G dulu. G dahulu. Okey, 1 minit juga. Sama juga, sama juga. Cuba buat soalan G. 36 U kuasa 8 W kuasa 5 X per dengan 14 U5 W2 dan X3. 1 minit. Sekarang pukul 10. 10 minit kita cuba jawapan. Cuba cek jawapan. Okey. Try dulu. Tak faham yang mana tanya. Okey, beberapa saat lagi. Kalau awak nak SS jawapan awak, tak dalam grup pun boleh. Tak ada salah. Tak grup Telegram tu siapa. Nanti kita tunjukkan. Kita check jawapan. Okey, alright. Cuba check jawapan. Yang ini. Nombornya tidak ada sebarang kuasa. Jadi, ini bermaksud nombornya kita akan bahagikan macam biasa. Itu step pertama. Okey. Nombor bahagi macam biasa. So, atas 36. Okey, atas 36 kita bagi macam biasa. Okey. Yang U tu. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jarak sikit bagi nampak. Bagi nampak sikit jarak ni. Untuk di awal ni kita akan buat beginilah. Kita akan buat begini. Okey. Tapi nanti bila dah masuk bagian hukum indeks nanti, kita akan buat cara yang betul lah. Okey. W ada 5. W ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. X pula. X ada 1 saja. Kekal lah gitu. Okey. Yang bawah ni 14. Okey. Jarak sikit. U ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nombor ni huruf tak boleh ikut urutan kan. Kalau nak buat W dulu boleh, X dulu tak kisah. Yang penting semua ada. Okay, W ada 2. Okay, W ada 2. Jarak sikit lagi. Kemudian X ada 3. So 1, 2, 3. Okay, ni mula-mula. Kita check tengok. Okay, 36 bagi 14 tak boleh buat apa-apa. Dia boleh permudahkan saja. Okay, 36 bagi 14. Okay, dapat begini. Okay. Kekalkan bentuk pecahan. Tak wajar. Sebab soalan pun bentuk tak wajar. Okay, kita buat gini. 18/7. Okay. So, untuk jawapan atas tu kita buat lah. 18/7. Untuk yang ni lah. Okay, 18/7. Okay. Kita cek dulu yang ni, atas ni. Okay, U. Atas ada 8, bawah ada 5. Kita pun potongkan. Sini ada 5. Sini potong 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, tinggallah kat sini 3 sahaja. U dia. W bawah ada 2, atas potong 2. Tinggal juga kat sini 3 juga. W. Okey, untuk X pula ada 3 warna ni. Atas 1 je. So, atas potong, bawah potong 1. So, di bawah ni tinggal 2. Sini kena hati-hati lah. Okey. Alright, so kita pun tulis balik kat sini.
Ikut tempat je lah, ikut tempat ya. So untuk U ni, di sini atas je, U ada kat atas. Jadi U ni ada 3 lagi tinggal. So kuasa 3. Okay, W pun ada kat atas 3. So kuasa 3 juga kat atas ni. Itu untuk W. Dan X pula atas tak ada dah. Buang lah. Bawah U habis, buang. W habis, buang. Yang tinggal cuma X saja yang dikuasa 2kan. Tulislah kuasa 2 sini. Selesai. Itu saja jawapan akhir dia. Okay? Jangan pindah apa-apa lah. Itu saja jawapannya. Okey. 2.71 U kuasa 3. Okey. W kuasa 2. X kuasa 2. Okey. Jawapan Nurul tu tak apa-apa nak betul lagi ya. Sebab apa? Nurul buat itu dia buat. Nurul dia buat gini ya. Dia buat 2.71. Okey. Dia buat U kuasa 2. U kuasa 2. Kemudian W kuasa 3. Okey. Lepas tu. X kuasa 2. Ini jawapan Nurul. Ini kuasa 3 semua. Alright. Cuma kat sini Nurul silap kat sini lah. X kuasa 2 ni sepatutnya dia berada di bawah. Sebab di atas tu ada 1, bawah tu ada 2. So di bawah, nombor bawah tu lebih besar. Okay, alright. So jawapan tu depan ni betul, tak ada salah. Sebab ini 18 bagi 7 memang dapat itu. Okay, ni tak ada salah. 2.71 ejaan typo lah. 2.51 Nurul lah. Hati-hati Nurul. Okay, alright. Okay, sekali lagi. H. Sama juga. Dia tidak ada apa-apa kuasa nombor tersebut. Jadi nombor itu dibahagi macam biasa. Okay. Cuma dekat sini, X sini ada 4. Jadi X 1, 2, 3, 4. Y ada 8. Kita pun buat 8 kat situ. Tak ada salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, Z ada 3 sahaja. Okay, tulislah 3 kat situ. Z, Z, Z. 3. Bawah 60. Jarak sikit. X ada 3. 1, 2, 3. Okay, buang yang ni. Okay, berjarak sikit. Y ada 3 juga. Y. Okay, lepas tu jarak sikit. Z. Z je lah. Z saja. Okay, itu step dia. Oh, ni typo sikit bukan Z1 lah. Ni Z saja. Okay, satu tak ada. Okay, so kat sini kita tengok pula. 48 bahagi 60. Kita pun buatlah. 48 per 60. Okay, kekal lagi tu 45. Nak buat 0.8 boleh, tak ada salah. Okay, tapi lagi bagus kita buat bentuk pecahan juga. Okay, 4 per 5. Di bawah dia. Di bawah dia ni, tulis lagi ni. Okay, untuk nombor 4 per 5. 4 per 5. Okay, untuk huruf. Kita selesaikan. Kita selesaikan macam biasa. Yang ini, X ada 3, X ada 4. Buanglah 3 ni. Okay, tinggal 1 je sini. Y, bawah ada 2, potong 2. So, tinggal sini 1, 2, 3, 4, 5. Sini, okay. Ada 5. Z, bawah potong, atas potong. Tinggallah Z kuasa 2. Sini ada 2. Z ada 2. Okay, kita pun tulis dekat ruang jawapan. Okay. X cuma ada 1 sahaja. Buang saja tu. 1 je. Y tinggal 5. So, tulis kat situ. Y tinggal 5. Okay, masukkan 5. Okay, Z tinggal 2. Z tinggal 2, kuasa 2. Bawah cuma tinggal 5 saja. Yang itu semua habis dah. Ni buang, ni buang, ni buang. Selesai. Jawapannya gitu saja. Okay. Sangat mudah. Okay. Tapi nak beritahu kat sini, ini bukanlah jalan kerja yang sebetulnya. Ni cuma nak tunjuk awal-awal dulu. Sebab benda ni akan belajar nanti bila masuk bahagian pendaraban. Ni sikit baru. Okay. Kita tengok sikit soalan berbentuk kebat. Bentuk kebat sikit. Jika 4 kuasa 9 darab 5 kuasa 5 per dengan 4 darab M, 4 kuasa M, darab dengan 5 kuasa N sama dengan 1600, berapakah nilai M tolak N?
Oh, lagu mana kita nak buat ni? Okey, macam mana kita nak buat soalan ni? Jadi susah ni. Nampak tak susah, kan? Okey, macam mana kita nak buat ni? Siapa ada idea? Nak buat soalan ni macam mana? Siapa ada idea untuk buat soalan ni? Agak-agak macam mana nak buat? Alex, siapa ada idea? Okey, clue-nya dekat sini ialah tak kau lah cikgu. Okey, tak apa. Okey, clue-nya macam ni. Kita nampak dekat situ ada nombor 4 dan ada nombor 5. Jadi, step pertama, kita cuba ubahkan nombor 1600 tu kepada nombor yang melibatkan angka 4 dan angka 5 sebagai asas dia. Itu step pertama. Jadi, 1600 ni, kalau kita ubah kepada asal 45, okay, contoh gini, okay, 4. Ini 4. Okay, 4 kali 400. Dapat 1100. 4 boleh buat lagi. Okay, dengan 5 kali dengan 8, kosong. Contohlah. Okay. Lagi. 5 kali dengan 5 kali 1, 5. 5 kali 6. Dapat gini. 1, 5, 30 kali 5 kali 6, 30. Gini. Okay, 16 ni pula. 4 kali 4. Okay, ini 4 kali 4. Okay, so kat sini kita tengok apa jadi. Okay, tengok angka 4. Angka 4 sini ada 1. Okay, ada 2. Ada 3. Jadi ada 4 kuasa 3. Darab dengan 5 pula ada 1, 2. Ada 5 kuasa 2. Gitu nampak Jadi kita cek dengan kita 4 kuasa 3 darab dengan 5 kuasa 2, dia sama nilai dengan 900. Okey, tu step pertama. Kita ubahkan nombor tersebut jadi bentuk asalnya 4 dengan 5. Okey, kita bagi 4 bagi 5. Okey. So, step yang kedua. Kita ubahlah nilai tersebut. Kita buat macam ni. Okey, okey, sekarang pula. Okey, kita buat gini Okey. Ini sesalin balik, tak ada salah. Okey, sesalin balik salah ni, tak ada salah. Ini. Okey. So, yang ini kita ubah kepada 4 kuasa berapa tadi? 4 kuasa 3, 5 kuasa 2. 4 kuasa 3 darab dengan 5 kuasa 2. Okey, itu step yang kedua. Okey, lepas tu kita guna kaedah mudah gini lah. Kaedah mudah gini Okey. Kita tengok kat sini. Step berikutnya. 4. Atas ada 9. Bawah ada M. Okey. Jadi di sini ada 4, okey, di sini ada 5, sini ada 4 dan 5. Kita ikutlah tempat masing-masing. Kita ikut tempat masing-masing. Ini saya besarkan sikit. Ikut tempat masing-masing Okey, untuk 4 ni kita guna yang keempat ni. 4 ini okey, sama bentuk ni. Okey, jadi dekat sini 4 dah sama dah. Okey, yang tinggal lagi 9M dia. 9M dengan 3 ni. Agak-agak berapakah nilai M ni supaya atasnya 3? Okey, maksudnya atasnya ada 4, 9. Okay, ada 4, 1, 2, 3, okey, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atas ada 4. Bawah tak tahu ada berapa. Okey, M4 tak tahu ada berapa. Tapi jumlahnya mesti sama dengan 4 kuasa 3. Kita nak ada 4 3 kali ya. Maksud kat sini bawah ni mesti kena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supaya atas bawah kita boleh potong. Okey, potong. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggallah 4 kuasa 3. Sama lah ini. Okey. 5 pula. Atas ada 5. Okey, atas ada 5. So 5 ada 1, 2, 3, 4, 5. Bawah tak tahu berapa. Tapi jumlahnya mesti tinggal 5 tu 2 kali saja. Maksudnya, mesti kena buang 3 ni. Mesti buang 3 ni. Okey. So maksudnya tinggal kat sini, ini 2 saja. Macam N tu,
ialah 2. M pula adalah 3. Itu cara dia. Okay, alright? Okay, kita tengok sekali. Tak apa, kalau tak faham tak apa, kita seorang sekali. Sebuang dulu, semuanya sebuang. Oh, Allah Akbar. Sekali ya. Sebuang dulu semua ni. Okay. Alright. Okay, saya buat sekali ya. Tunjuk sekali kat sini. Okay, mula sekali kita akan buat ialah kita tukarkan 1200 tu kepada nombor dalam asas 4 dan 5. Jadi saya tunjuk kat tepi sini sebagai kiraan kita. Tepi sini. Oh Allah, tersalah ambil nilai. Jadi ya. Okay, so 1600 ni dia boleh terasa daripada kita nak guna sifar 5, sifar 4 je. Jadi 5 kali dengan, contoh 5 kali dengan. Okay, kita guna 1600, okay, 1600 kita bahagi dengan 5, dapat kat situ 320. Okay, 320 pula kalau kita nak bagi 5 lagi, bagi 5, okay, kita nak bagi 5 sama dengan ni, kita bagi 5, okay, buat gini. Nak guna sifar 4 tu boleh, tak ada salah, nak guna 5 tu tak ada salah, okey saja. Dapat semua. Okey, ni dapat gini. Okey, kemudian 320 ni kita bahagi pula dengan 5. Okey, akan dapat sini 5 kali 6 30, 5 kali 4 20. Okey, untuk yang ni 64 tak boleh guna sifar 5 dah. Mesti guna sifar 4 pula. Okay, jadi 64 kita bahagi dengan 4. Okey, akan dapat sini 4 kali 1 4 kali 6. Sama dengan ni. 16 kita bahagikan dengan 4 akan dapat 4. Dan 4 bahagi dengan 4 dia akan dapat 1. Sama ke awal tadi lah. Sampai kita stop. Jadi dekat sini akan ada 5 akan ada 1. Okay, 5 akan ada 1. Okay, 1. Kita ada 2. So 5 ni ada 2. Dan 4 pula ada sini 1. Okay, 1. 2. 3. Okay. Jadi dia samalah nilai dengan, okay, 1600 ni samalah nilai dengan, okay, dengan 5, kita susun ikutnya, soalan mula 4 tempat lah. Okay. Jadi 4 kuasa 3 darab dengan, okay, darab dengan, ni step pertama, 5 kuasa 2. Okay, itu step pertama. Okay, so kat sini kita tulis gini lah. Dah selesai ni tu buat gini. Step dia. Kemudian kat buat sini pula, okay. Bila bahagi ni, maksudnya kita nak potong-potong ni, nak buang. Oleh sebab sini ada 4, 4, 5, 5, kita ikut tempat masing-masing. Kita pun pecahkan. 4. Yang atas tu kuasa 9. Okay. Kemudian, kita ikut nilai, okay. Kita buat gini. Okay, kita ambil yang 4 dulu. Okay, 4 dia ada 9, M dengan 3 tu. Okay. Atas 9, bawah M, jawapan kita nak mesti 3. Jadi 9 tambah M tu dapat 3. Berapakah nilai M tersebut? Berapakah nilai M tersebut? Okay. Bila bahagi ni, dia merujuk pada kita nak tolak kan? Kita nak tolak. Okay. Bahagi ni kita merujuk pada kita nak tolak. Okay. Tolak. Catatannya, ni macam ni atas ni, 14 tolak dengan 8, tinggal, 14 tolak, ni ya, mana tadi, contoh, okay. 9 tolak dengan 3 dapat 6. Operasi bahagi ni merujuk kepada operasi tolak. Operasi tolak. Okay, jadi kat sini sama lah ni. Jadi 9 tolak dengan M, okay, jumlahnya akan tinggal 3, ikut jawapan. Jadi berapakah nilai M? Okay, untuk 5 pula, atas 5, bawah ada huruf N, bila pada bawah tu, operasi bahagi tu, dia merujuk kepada operasi tolak. Okay, bila operasi bahagi ni, dia merujuk pada operasi tolak. Okay, alright, jadi M tolak dengan N, jawapannya mesti dapat sama dengan 2. So, berapakah M, berapakah N? Jadi, oleh sebab M tu N negatif, maka yang ini akan berpindah ke sebelah kanan dan yang ini pindah sebelah kiri. Tukar tempat. Okay, jadi yang ni kena mahir lah ya. Ini kena tukar tempat.
Okay, supaya M tu menjadi positif. Sama juga macam yang ni pun. N tu tukar tempat juga supaya N jadi positif. Jadi apa dia jelas sekali. Jadi M sama dengan M sama dengan 9 tolak 3, dapatlah 6. Itu untuk M. Okay, alright. Kemudian untuk N pula, N sama dengan 5 tolak dengan 2. Okay, M sama dengan 5 tolak dengan 2, maka dapatlah 3. Jadi M sama dengan 6 dan N sama dengan 3. N sama dengan 3. Okey, tu cara kita nak buat lah. Okey, kita dah dapat dah nilai M dan nilai N. Tapi soalan bukan minta cari M dengan N. Soalan minta cari berapakah nilai bagi M tolak N. Jadi bila buat jawab soalan tu, pastikan dibaca soalan tu betul-betul lah. Sebab tak berhenti. Okay? Kalau macam ni dapat 2 markah je lah. Rugilah. Jangan dia tadi 4 markah. Jadi jawapan akhir M tolak N. M tolak N. Dia sama nilai dengan 6 tolak 3. Dia dapat jawapan akhir sekali iaitu 3. Last sekali soalan dia. Okay, sebab soalan minta ialah M tolak N. Jadi kalau kita buat berhenti sampai sini saja, hilang markah free 2 lah. Okay, so markah dia, sini 1 markah. Kat sini kat persamaan ya. Sini 1 markah. Untuk kita markah 1. Okay. Dekat sini markah 2. Yang kedua, okay. Iaitu betul dapat nilai M dan N tu, betul lah dapat 2 markah. Itu markah yang kedua dia. Okay, sini markah yang kedua dia. Markah ketiga kat sini. Yang akan tunjuk ni. Okay, ini markah yang ketiga. Satu lagi markah. Dan jawapan akhir lagi 1. Ni jawapan ni dah tentulah 1 markah lagi. Ini N1. So markah 4. Okay, kalau buat sampai sini ya, rugilah. Okey. Itu soalan nombor 2, soalan bentuk kehebat. Okey. Yang ini pula. Yang ni kita nak buat nanti ni ya. Okey. Yang ini pula soalan yang melibatkan ada pula dalam dah ada kuasa, luar pula ada kuasa. Lagu mana kita nak buat soalan ni? Okey, ini soalan terakhir untuk malam ni ya. Okey, soalan bentuk begini, clue mudah saja. Okey, clue mudah saja. Yang mana kalau ada kuasa dalam dan luar, kuasanya itu kita akan darab masukkan sahaja. Ini bermaksud yang ini dengan ini darab masuk je. Kalau N saja N1 lah. Ini darab masuk. Ini darab sini, okey, darab sini, darab sini, darab sini. Semua darab masuk. Itu saja. Okey, darab masuk sini, sini, sini. Semua nombor termasuk semua. Ini, ini dan ini. Darab ada. Jadi untuk yang pertama ni M 304 samalah nilai dengan M kuasa 12. Okey, kecil sikit ni. Okey, yang ini kan dapat darab masuk saja. Okey, sama dengan darab sama dengan 3 kali 4 12. Jadi M kuasa 12. Okey, lepas tu N pula. Dalam tu N saja maksudnya 1. 1 kali 4 4. Jadi N kuasa 4. Selesai. Gitu je. Okey. Yang ni pula sama juga. Okey, darab masuk juga. Okey. Mula-mula. Okey. 3. Kuasa 3. P. 2 dengan 3 jadi 6. Kuasa 6. Q. Dalam 4, luar 3, 12. R. Dalam 1 saja, R saja 1. 1, luar 3, kuasa 3. Okey. Cuma dekat sini, 3 kuasa 3 ni masih belum selesai lagi. Okey. Kalau nombor ni ada kuasa kita selesaikan. Okey. 3 kuasa 3 bersamaan dengan 27. Jadi, satu step. Ubahkan 3 kuasa 3 tu kepada nombor
bulat kita. 27. Barulah selesai jawapannya. Okey, tak boleh tinggalkan dia kuasa 3 lah. Nombor kita selesaikan. Okey, yang ni pun sama juga. Yang ni pun sama juga. Okey, masukkan. Okey, 2 mula-mula lah. Mula-mula 2. Kuasanya 3/2. Kuasanya 3/2. S 8 kali 3/2 dapat 4. P 6 3/2 dapat 9. Okey, macam dapat yang tu. Okey, tengok sini ya. Okey, untuk yang pertama tu 8, okey, S 8 kuasa 8 darab dengan 3/2. Okey, dapat kat situ 12. Okey, 12 bukan 6 ah. 12. Dapat 12. Okey, kuasa 12. Salah tulis. Okey, yang ni pula dapat 9. Macam dapat 9 iaitu 6 darab dengan 3/2. 6 darab dengan 3/2, okey, dapat 9. Okey, yang ini settle lagi. Gunakan kereta. Okey, 2 kuasa, okey, buat kurungan ya, buat kurungan 3/2. 3/2. Okey, baru dapat jawapan macam ni. Okey, alright. Takut balik ya. Okey, dapat gitu. Jadi yang ini dapat jawapan gitu. Okey, so kita ambil lah. Ada pecahan tak pecahan? Okey, so ini akan dapat nanti akan dapat 2.828. Okey, P tak ada lah, ini P bukan S. Salin balik lah. Ini salin balik saja. So ini salin balik saja. Yang ni salin balik saja. Okey, selesai. Okey, yang ni pun sama juga kita ambil. Okey, darab masuk dulu. Yang ini, okey, first akan jadi negatif 3. Okey, kuasa ikut itu 1/3. Okey, 1/3. Lepas tu, P dia dalam 15 luar 3. So, 15 bagi 3 akan dapat 5 kat situ. Dapat 5 sini. Okey, Q dia dalam 9 luar 3. Okey, 9 bagi 3 dapat 3. R dia dalam 3 luar 1 3 dapat 1. Okey, 1 ni tak kena, tak apa lah, tak ada salah. Okey, sama dengan yang ni pun. Okey, kita buat kurungan negatif 3. Okey, kuasa 1/3. Buat kurungan 1/3. Tutup kurungan. Okey, dapat jawapan begini. Salinlah ya. So akan dapat negatif 1.442. Okey, lepas tu sambung. Okey, sambung yang salin balik dah. Tak salah. Salin balik, dapat jawapan dia. Macam gitu. Okey, alright. Lagi 2 ni. Okey, yang ni pun sama juga. Okey, yang ni pun sama juga. Darab masuk saja nah, darab masuk saja ini. Okey, first kali darab masuk, dapatlah macam ni. Okey, dalam kurungan saya kerjakan dulu. Yang ni, okey, bahagian atas. Okey, bahagian atas 3. 2 dengan 5 dapat 10. Bawah 4. 4 dengan 3 akan dapat 15. 15. Okay, soalan ni kata apa tadi? Soalan kata permudahkan. Permudahkan. Bila permudahkan macam ni lah. Okay. Gini ya. Ni sorry ya. Kalau permudahkan tak ada ni. Permudahkan dia tak hitung nilai. Sampai ni ya. Okay, sampai sini. Ini pun sama juga. Tak payah ni. Sampai ni. Soalan minta permudahkan bukan hitung nilai. So, jawapan akhir tak carilah. Yang ni sampai sini pun okey dah. Tak memadai. Tak payah buat gini tak apa. Okay, alright. So yang ini last kali bagian ni. Apa sama juga sini. Okay, 3. Dalam 3 luar 4, so 3 kuasa 4 kat sini. B. Dalam 2 luar 4 kuasa 8. U. Dalam 3 luar 4 kuasa 12. Okay, kemudian sini 18. Okay.
Tak ada apa-apa, salin balik saja. V3. Okay, V3. Kemudian U5. Cuma dekat sini belum mudah lagi ni. Sebab dia ada atas bawah, ada huruf V, ada huruf U. Kena settlekan dulu. Okay, kena settlekan dulu. Alright, so kat sini sama dengan okay, oleh sebab atas ni ada nombor apa 304 ni dapat. Okay. Bawah tak ada kuasa. So nak tak nak atas tu kenalah selesaikan. Okay, so 3 kuasa 4 dapat macam gini. Bahagi dengan 18 dapat macam gitu. Okay, bentuk pecahan. Okay, 1/4. So nombor ni jadi 1/4. Ya ke? Just check balik. 3 kuasa 4, oh sorry, 3 kuasa 4 per dengan 18. Okay, dapat macam ni. Okay. 9/2. Okay, atasnya nombor 9/2 lah. Okay, 9/2. Okay, V. Atas 8, bawah 3. Oh, sebab atas besar, ditolak je. 8 tolak 3, tinggal 5. U, atas 12, bawah 5. 12 tolak 5, tinggal 7. So, bawah dah habis dah. Bawah tinggal nombor sahaja. Okay, bawah tinggal nombor sahaja. Ni tak payah. So, ini dapat akhir. Yang paling ringkas. Okay, selesai guys tu. Okay, so yang ini awak cubalah buat dulu kot lah. Buat dulu ni. Kita habiskan sini. Okay, untuk yang ini kita ringkaskan. Okay, ringkaskan. So, mula sekali kita nak masuk. Okay, 2 kuasa 5 tadi. 2 kuasa ke 5. Okay, 2 kuasa 5. Nombor je lah. Okay, hurufnya M. Dalam 2 luar 5 kuasa 10. Okay, N dia. Dalam 1 luar 5 kuasa 5. Okay, selesai yang ni. Yang ni pula. 81 ni kuasa setengah. Okay, 81 kuasa setengah. Okay, kuasa setengah. Kita buat gitulah. Kuasa setengah 1/2. Okay. M. Dalam 6 luar setengah. M kuasa 3. Okay, takut salah gunakan kita ya. N dalam 2 luar setengah, N kuasa 1. Okay, ini untuk bahagian atas, selesai. Bawah pula. Okay, bawah pula 3 luar 2, 3 kuasa 2. M dalam 1 luar 2, M kuasa 2. Selesai yang ni. Okay, 8 dalam salah. Okay, 8 pula dalam salah. Okay. Kemudian, selesaikan lagi. Kita nak ringkaskan. Nombor dengan nombor. Okay, nombor dengan nombor lah. So kat sini 2 kuasa 5 ni. Okay. Susun lah. Darab dengan 81 kuasa setengah. Kita susun begini. Boleh. Okay, setengah. Kemudian sambung M. Okay, ni selesai dah. Okay, sini pula. Sini 10. Sini 3. Bila dia atas ni dia tambah semua kan. Sini ada 10. Sini ada 5. Sini ada 13. N pula sini 5, ujung 1 ada 6. Ini selesai habis. Bawah. 3 kuasa 2. Okay, kali dengan 8 ni. Letak sini. Okay, ini. Alright. Selesaikan lagi. Nombor dulu. 20 kuasa 5. Bukan 20. 2 lah. Okay, 2 kuasa 5. Okey, kemudian darab dengan 81 kuasa setengah, 1/2, buat kurungan ya. Tutup kan? Bahagi dengan, okey buat kurungan, 3 kuasa 2 darab dengan 8, dapat macam ni, 4. Okey, dapat 4. M pula, atas 13, bawah 2, kita buang 2. So, tinggallah M kuasa 11. N. Atas 6, bawah 3, buanglah 3. Tinggallah N kuasa 3. Selesai. Okey? Gitu. Inilah paling ringkas sekali. Bila paling panjang begini, untuk mudah kan, dapat gini saja. 4M11N3. Okey. So, selesai untuk kita punya latihan pada malam ni. Okey, kejap lagi saya akan bagi bahan, saya akan bagi dalam grup kejap lagi ya. Okey, sebelum kita tamat, saya ada satulah. Kalau sesiapa yang berminat nak masuk dalam dalam Didik TV,
Sesiapa yang berminat masuk Didik TV.